Kenapa manusia yang paling rapat dengan Allah itu Rasulullah tak zikir macam ni? Malah Nabi ajar zikir terbaik, sedangkan Nabi itu orang yang paling rapat dengan Allah dan menjadi contoh untuk ummah. Maaf, soalan ni bukan nak cari gaduh, just nak dapatkan jawapan. Dia kata apa duk ajar zikir pelik-pelik. Nabi tak zikir lagu tu. Lo ni kita siapa peringkat Nabi ke duk? Nabi ni kedudukan dia tamkin dia panggil. Ni istilah orang panggil tamkin ni, tubuh dia boleh tahan. Ahwa hok mari. Dia ni tengok malaikat tiap-tiap hari. Malaikat beratus ribu kali mari temu dengan dia. Kita ni tubuh lemah. Ni nak faham. Apabila tubuh lemah, maka zikir kita jadi kesal tu jadi tak tahan tubuh. Ada menau, ada gapo. Nabi ni stay. Marilah lagu mana perasaan dengan Tuhan. Tak apalah. Kita ni sebab tu ulama kata apa ambil zikir kecil-kecil ya saja, maka sebab tu sahabat-sahabat dulu wirid dia adalah baca Quran. Kerana apa? Kerana guru dia adalah Nabi. Dia pakai baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, 30 juzuk. Maka kita ni muka guru kita bukan Nabi, orang lemah juga. Maka kalau nak zikir Quran berat sangat. Kita wisah ayat ya. Kita wisah perkataan Allah pun tak boleh nak tangguh dah. Duk zikir Allah tak tangguh dah. Pas nak zikir dengan Quran. Maka tak boleh kiyah Nabi dengan kita. Kalau kita melihat di zaman Nabi SAW pun ada kecenderungan itu. Kalau kita melihat kepada Sahih Al-Bukhari umpamanya, ada satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara an-nasi bi syai' amarahum bima yutiqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mensyariatkan sesuatu hukum kepada para sahabat, kepada umat, Rasulullah akan memberikan satu hukum yang mampu dilakukan oleh umat. Kerana syariat ini selari dengan fitrah manusia yang dipanggil sebagai Al-Hanifiyatus Samhah, agama yang berdiri di atas tauhid dan agama yang berdiri di atas kemudahan, memberikan kemudahan kepada umat. Jadi para sahabat apabila melihat kepada syariat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasakan tak cukup dengan apa yang ditunjukkan. Maka mereka pun mula bercakap. Dia kata, ya Rasulullah, lasna kahayatik. Ya Rasulullah, kami bukan seperti kamu. Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maksudnya Nabi SAW tidak ada dosa. Para sahabat yang berkata ini, mereka seolah-olah ada kecenderungan, berikanlah kami satu syariat, satu ibadah, satu sunnah yang sesuai dengan kedudukan kami yang tidak seperti kamu, wahai Rasulullah. Kerana kami banyak dosa, mereka memerlukan satu ibadat yang lebih berat, yang lebih tegas, yang lebih sukar. Maka maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW marah pada ketika itu. Faghadiban Nabi SAW inda dhalik. Nabi marah hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi, sehingga kemarahan itu jelas terpampang di muka Nabi SAW, sehingga Nabi mengatakan, inna a'lamakum billahi wa atqakum lahu ana. Sesungguhnya Nabi SAW kata, sesungguhnya orang yang paling tahu tentang Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kamu adalah aku. Maksudnya Nabi nak bagi tahu kepada para sahabat, kalau kamu ada perasaan takut, kalau kamu ada perasaan dosa kamu banyak, kamu kena tahu aku lebih takut daripada kamu. Kalau kamu rasa nak bertakwa, kamu kena tahu aku lebih bertakwa daripada kamu. Ini bukan satu kebanggaan ini merupakan satu penjelasan. Bahkan kalau kamu rasa tak cukup, kamu kena tahu yang paling tahu tentang Allah itu adalah aku. Maka apa saja yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik yang perlu kita lakukan. Ini usaha menepikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Dia kata tak boleh, Nabi lain, kita lain. Zikir Nabi seolah-olah apa yang Nabi dah tidak valid untuk kita. Ini sebenarnya satu kenyataan yang bukan saja salah, ia bahaya kepada akidah ustaz itu sendiri. Kerana ia telah menyentuh kepribadian seolah-olah Allah telah melantik ataupun menghantar seorang rasulnya yang rasul itu tak layak untuk dicontohi oleh kita kerana dia lain, kita lain.
Sebab itu Al-Quran mengulangi tentang masalah basyariyatul rasul, masalah keinsanan rasul itu, kemanusiaan rasul itu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, aku ini manusia yang seperti kamu, diwahyukan kepadaku, sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Jadi Nabi SAW kata, sebab itu maka kalau kamu sakit, aku sakit, kalau kamu derita, aku derita. So Nabi adalah role model untuk kita contoh. Sekarang ni kalau Nabi role model, dia akan pergi kepada pembaharuan. We follow our Prophet SAW.